diri, keluarga dan persahabatan. Kita ulang kaji balik unit 1 pengenalan moral, iaitu pilihan bermoral pilihan saya. Okay? Kita flashback balik ya. Okey, saya nak tanya, anda dapat tak slide yang saya bagi tu, saya sediakan tu? Please unmute. Boleh nampak ke tidak pelajar? Nampak cikgu. Jelas? Boleh nampak cikgu. Okey, thank you. Okey, pengenalan moral. Ya? Okey. Pengenalan moral iaitu 1.1 pilihan bermoral. Okey, bidang 1 pengenalan moral, di mana bidang ini adalah pertama yang tahun lepas kita belajar step by step tu. Okey, apa cita-cita sebagainya dulu tu kan. Sekarang ni kita belajar bagaimana untuk membuat keputusan. Okey, bidang ini berkaitan pilihan bermoral yang perlu dilakukan oleh murid berdasarkan 3 domain. 3 domain: penaakulan moral, emosi moral dan perlakuan moral. Apa itu penaakulan moral? Siapa boleh jawab? Kita dah belajar tau tahun lepas. Kita dah belajar dah. Apa itu penaakulan moral? Okey. Penaakulan moral adalah perlakuan yang tepat, benar dan betul. Okey? Kita dah belajar apa itu betul, apa itu benar, apa itu patut. Patut. Patut, benar, betul. Kan? Baik, patut, benar. Macam tu yang itulah yang 3 yang kita belajar tu, emosi moral dan perlakuan moral. Okey, apakah pilihan bermoral? Merujuk kepada keupayaan murid membuat keputusan yang betul untuk menentukan pilihan yang baik berdasarkan ciri-ciri tertentu. Okey, itulah pilihan bermoral kita, iaitu keputusan kita, keputusan yang betul. Ciri-ciri pilihan bermoral berdasarkan kemampuan diri. Okey, bila kita nak buat keputusan, kita kena lihat berdasarkan kemampuan diri. Mengutamakan masa depan, berpandukan nilai murni dan pegangan agama, realistik. Okay. Baik, apa itu keperluan membuat pilihan bermoral? Pertama, memilih mengikut keutamaan. Bila kita nak buat sesuatu, kita kena pilih keutamaan. Okey, mengelakkan risiko buruk. Kalau kita pilih benda tu, adakah benda tu akan memberi keburukan kepada kita? So kita kena pilih yang tepat lah. Ya. Mengutamakan masa depan. Okey, seperti mana kita kata yang tentang cita-cita kita ya. Kita dah belajar minggu lepas tentang cita-cita di mana best dan juga itu adalah pilihan ibu bapa kita. Okey, kita kena fikirkan masa depan kita. Apa yang kita perlu? Apa keutamaan kita? Okey, kehidupan yang lebih baik. Okay. Pastikan bila kita buat keputusan itu, ia memberi kehidupan yang lebih baik pada kita dan boleh menjaga imej kita. Okay, apa guna kalau kita bekerja tetapi itu bukan ikut kepuasan kita dan kita melanggar peraturan dan undang-undang pada waktu itu. Okay, jadi kita secara tak langsung imej kita tu sendiri pun akan tidak baik. Okay, baik. Tindakan pilihan bermoral. Apa tindakan? Kita lihat pada situasi ya. Just What mendapat 2 tawaran melanjutkan pelajaran ke universiti. Universiti pertama jauh dari rumah tetapi menawarkan kursus yang diminati. Manakala universiti kedua berdekatan dengan rumah tetapi menawarkan kursus yang tidak diminati.
So, apa pendapat anda? Okey, siapa yang boleh jawab? Lashbini? Pada pendapat anda, Jaswat sepatutnya apa? Dia menerima tawaran yang mana? Pertama ataupun kedua? Pertama. Kenapa pertama? Awak rasa kenapa perlu pilih yang pertama? Apa sebabnya? Sebab dia ada kursus yang diminati. Yes, very good. Okay, baik. Kita tengok ya. Pilihan dia adalah memilih universiti pertama menawarkan kursus yang diminati. Dia tidak akan bosan dengan kursus tersebut. Bila dia minat, dia akan suka. Dia akan buat. Okay? Okay, baik. Contoh yang kedua. Rina tidak sefahaman dengan ibunya kerana ibunya selalu memarahinya tanpa sebab. Rakannya Suzy mengajak Rina lari dari rumah. Rina serba salah. Okay? So, bagaimana situasi Rina? Apa keputusan Rina? Rindu. Rindu dekat ibu? It's okay. Kakak pergi makan. Okay. Divesh, awak boleh tolong jawab tak? Apa pendapat anda kalau anda jadi Rina? Anda akan lari dari rumah ataupun tidak? Tidak, Ego. Tidak, okey. Tidak. Pilihan Rina ialah tidak lari dari rumah. Okey, perbuatan tersebut memberi kesan buruk. Betul. Sebab kita tidak boleh, kita akan merosakkan imej keluarga. Rina boleh berbincang dengan ibu daripada tindakan. Kita lihat contoh ya. Okey, untuk meningkatkan maruah diri, okey, kenapa kita perlu pertahankan pilihan moral kita? Okey, untuk meningkatkan maruah diri kita, untuk mencapai cita-cita dan matlamat kita, untuk mengelakkan masalah, masa depan lebih terjamin. Okey, kita lihat kajian kes. Okey, berdasarkan situasi di bawah, bincangkan tindakan bermoral yang perlu diambil. Kemudian kongsi tindakan bermoral tersebut dengan murid yang lain. Okey, situasi pemilihan kerjaya. Okey, jawapan dia. Okey, untuk memilih kerjaya yang diminati. Okey, untuk pemilihan kerjaya, pemilihan bermoral dari sudut kerjaya adalah perlu memilih kerjaya yang diminati. Lagi, memilih kerjaya yang menjamin masa depan. Memilih kerjaya yang bergaji tetap. Okey, baik, pemilihan sahabat pula macam mana? Okey, siapa boleh jawab? Humaya. Okey, Humaya. Bagaimana kita nak memilih sahabat? Bagaimana kita nak memilih sahabat? Sahabat yang macam mana? Kita mesti tahu Okey, kalau awak akan pilih sahabat yang macam mana? Kalau awak akan memilih sahabat yang macam mana? Ini pendapat. kawan dia. Apa dia? Macam Humaya, saya tak dengar lah. saya akan pilih kawan saya macam cikgu-cikgu sekarang dengar ke? Dengar. Hello. Ya, saya dengar. Cikgu, Okey, Humaya, apa jawapan dia? saya pilih kawan saya, boleh tolong saya. Okey, cari sahabat yang boleh menolong. Cikgu, saya Okey. dah bagi jawapan. Okey. Thank you. Saya dengar. Okey. Good. Usaha yang baik. Sahabat yang berkelakuan. Baik. Kalau kita nak memilih sahabat, pastikan kita kena lihat attitude dia. Okey.
kalau kita berada, okey kita bagi ungkapan begini ya, kalau kita berada dengan penjual minyak wangi, kita pun akan berwangi, betul tak? Okey. Jadi kita kalau kita nak bersahabat, biarlah sahabat yang berkelakuan baik. Secara tak langsung kita akan mereka ini mungkin akan jadi model kita. Okey. Kita akan ikut dia. Okey. Baik. Sahabat yang berfikiran positif. Okey. Kita kena cari sahabat yang berfikiran positif. Sahabat yang sanggup menolong ketika susah. Yes, very good. Okay, Humayah. Awak punya pendapat pun perlu mencari sahabat yang menolong kita masa susah. Kita boleh cari sahabat yang boleh suka dengan kita, sama-sama gelak, ketawa. Tetapi tak semua kawan yang boleh berkongsi kesusahan dengan kita. Okay, baik. Konflik antara cinta dan cita-cita. Bagaimana tu? Okay, kita lihat. Memilih cita-cita. Masa depan lebih baik. Okey. Lihat ya. Tonton video ni. All want to tell you who you are and what you should be. And those voices are hard to ignore, especially if you don't really know yourself. And the tragic thing is, so why not enjoy it? Okey. Daripada video ini, apa yang awak dapat beri kesimpulan dari sudut pemilihan kerjaya? Perlu memilih bidang yang diminati. Lagi? Apa lagi? Okey, apa lagi? Okey, kita lihat ya di mana minat seseorang budak kecil dengan dewasa itu akan berubah. Okey, di mana kita lihat dalam video ini dia berminat sebagai apa? Robotik. Betul tak? Dia minat robotik. Jadi dia akan rasa fun bila dia pergi ke bidang yang dia minati dan dia akan berjaya apabila dia menuju kepada pilihan bermuranya. Okey, baik. Kita teruskan. Bagaimana pula pemilihan sahabat? Okey, kita lihat. Tonton. Okey. Okay, dia ambil masa lama sikit ya. Video ni. Ini adalah segmen yang terakhir lah dalam pilihan bermura.
Okey. Bagaimana? Okey. Awak enjoy tak? Enjoy tak? Okey. So, apa yang awak lihat dari sudut pengajaran yang awak ambil daripada pemilihan sahabat tadi? Video tadi. Okey, apa dia? Okey, kita perlu menolong sekiranya sahabat kita susah. Okey, kita lihat kepada kepentingan ya. Lepas tu apa lagi? Kita perlu memilih sahabat yang baik. Okey, sahabat yang bertanggungjawab, sahabat yang sentiasa berfikiran positif. Okey. Jadi saya harap video itu tadi dapat memberi pengajaran yang terkesan kepada anda semua dan perlu memilih sahabat yang baik. Okey, kita dalam pendidikan moral ini kita tahu macam mana seorang yang bermoral. Kita belajar macam mana nak jadi moral, macam mana nak memilih sahabat yang positif, sahabat yang baik. Okey, kerana apa? Sedikit sebanyak sahabat ini dia akan memberi kesan kepada diri kita. Okey, kalau saya bagi contoh. Kalau kita ambil sahabat yang mungkin dia ada serba kekurangan. Okey, serba kekurangan, miskin, tidak pandai, sebagainya. Dan namun dia ada sikap yang baik. Tolong ibu bapa, tidak suka membuang masa. Dan sahabat ini, jadi kita mendekatinya, kita akan secara tak langsung kita akan ada sifat menolong, sikap simpati, belajar dengan dia macam mana nak menyayangi ibu bapa. Okey, dan itu memberi kesan kita ya. Nilai-nilai murni itu bukan sahaja kini tetapi boleh bawa sepanjang kita hidup. Okey? Itu yang pentingnya, kita kena pilih orang yang baik mendekati kita. Baik, sekarang ni kita nak masuk kepada topik baru. Okey. Okey. Saya cuba present. Okey. Okey, nampak tak? Okey, hari ini kita sentuh tentang anugerah alam ciptaan Tuhan. Agak-agaknya apa yang kita nak pelajari pada hari ini? Siapa boleh jawab? Kita nak menyentuh tentang apa hari ini? Kepentingan menghargai anugerah ciptaan Tuhan. Okay, very good. Lagi? Siapa lagi boleh jawab? Agaknya apa yang kita nak belajar hari ini? Okay, very good. Gumala, good. Lagi siapa lagi? Ramai kan anak murid cikgu? Sila beri idea. Apa yang kita akan belajar pada hari ini? Tentang alam sekitar, cara-cara menghargai. Okay, cara-cara menghargai. Okay, good, very good. Lagi? Siapa lagi boleh bagi pendapat apa yang kita nak belajar hari ini? Mungkin awak rasa apa video yang saya akan kongsikan pada anda? Agak-agaknya video apa yang saya akan kongsikan pada anda? Okey, siapa boleh jawab? Siapa boleh teka? Anak murid Cikgu Romzi nama apa dah tadi? Vishnu Okey, Vishnu. Agak-agaknya apa? Okey, kita tengok ya nanti. Apakah mungkin awak tak boleh nak kaitkan lagi. Tapi kita tengok ya. Mungkin surprise ya. Kejutan.
Okey. Dalam kita cuma unit 1 sahaja dalam bidang 1. Sekarang ini kita akan sentuh bidang 2. Ya, bidang 2 kita ada beberapa unit dalam bidang 2. 3 unit bidang 2. Okey, kita lihat ya. Okey, pertama adalah anugerah alam ciptaan Tuhan, di mana bidang 2 diri, keluarga dan persahabatan. Bidang ini berkaitan dengan kepentingan murid menghargai anugerah Tuhan. Murid juga perlu menghormati amalan tradisi dalam keluarga. Murid turut didedahkan dengan ciri yang membentuk kebestarian diri dan cara menyelesaikan konflik persahabatan. Okay. Standard kandungan dalam bidang 2 ini adalah pertama, anugerah alam ciptaan Tuhan yang kita akan pelajari pada hari ini. Yang kedua, 2.2 kebestarian diri. Okey, ini kita akan belajar pada minggu depan lah, kebestarian diri. Okey. Ketiga, mengekalkan amalan tradisi kekeluargaan dalam sesuatu kaum. Dan akhir sekali, konflik dalam adab persahabatan. Okey, kita lihat. Baik, alam. Okey, bila kita sebut tentang anugerah alam ciptaan Tuhan, apa itu alam? Okey, alam ialah anugerah luar biasa ciptaan Tuhan sebagai manusia. Kita harus bersyukur kerana dapat menikmati keindahan alam semesta. Okey, kita sebagai manusia ini perlu bersyukur kerana dapat menikmati keindahan alam semesta. Okay. Contoh alam ciptaan Tuhan. Siapa boleh bagi contoh? Apakah alam ciptaan Tuhan? Flora dan fauna. Okey, flora and fauna. Lagi? Boleh spesifik, boleh detailkan lagi tak apa itu flora and fauna? Apa dia? Air terjun. Yes, air terjun. Very good. Lagi? Buah-buahan. Apa dia? Apa dia? Saya tak dengar lah. Buah-buahan. Okey, buah-buahan. Lagi? Tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau. Very good. Okey, kita lihat ya. Ini adalah beberapa gambar yang saya boleh sharekan dan sangat menarik gambarnya, iaitu sungai. Okey, sungai, laut, gunung ganang, haiwan, hutan, udara, bukit bakau. Okey, ini adalah contoh alam ciptaan Tuhan. Okey, baik. Cuba kita tonton video ini ya. Nanti saya tanya apa yang ada dalam video ni. Okey. Kita telitikan.
Okay. Best tak? Tonton video itu tadi? Tak ada jawapan? Tak seronok? Best. Okay. Okay. Apa yang awak suka pada video itu? Kehijauan alam sekitar. Okey, kehijauan alam sekitar. Okey, apa lagi? Apa yang awak suka? Haiwan. Haiwan yang macam mana awak suka? Pokok. Pokok. Lagi? Haiwan lagi? Okay. Saya suka melihat air yang mengalir. Saya suka tengok air terjun. Lagi apa lagi? Saya suka tengok binatang bergerak. Okey, haiwan yang bergerak, keindahan, kecantikan hutan, lagi apa, desert, okey, padang pasirnya. Lagi apa lagi? Gambar apa yang awak suka kat situ? Okey. Burung yang berterbangan. Betul tak? Lagi apa lagi yang awak rasa awak tertarik dengan video tu? Cikgu, Ya. saya tengok budak-budak dia jawab dalam chat. Okey, cuba tengok apa jawapan dia, saya tak boleh nampak. Okey, apa dia lagi? Apa yang dia cakap Cikgu Romzi? Okey, Laksbini dia kata cara menghargai anugerah. Okey. Okey, Okey, lagi. Jit Hendra tentang flora dan fauna. Okey, very good. Lagi? Laksbini pula dia jawab lagi, kesan pengabaian setiap anugerah alam ciptaan Tuhan. Okey, lagi? Okey, gambar-gambar tu yang disuka saya rasa ditulis banjaran gunung, Laksbini. Okey, very good. Lagi ada lagi tak? Yang banyak respon ni Laksbini. Laksbini. Okey, very good. Laksbini ni saya cadangkan kita bagi dia lebih sikit lah poin markah dalam penilaian bilik darjah tu. Boleh. Very good Laksbini. Okey. Okey, yang lain tolong bagi kerjasama. Tolong aktif dalam kelas online ni. Okey. Baik. Tuhan telah mengamanahkan manusia untuk menjaga dan menghargai alam sekitar. Raja di bawah menunjukkan kepentingan menghargai alam sekitar. Siapa yang tahu macam mana, kenapa pentingnya kita menghargai alam sekitar? Apa kepentingan dia? Apa kepentingan dia awak rasa? Kenapa kita perlu menjaga alam sekitar? Siapa boleh jawab? Sumber pendapatan dan ekonomi negara. Dapat menyelamatkan ekonomi negara. Oh, very good. Lagi? Kelangsungan flora dan fauna. Okey. Kelangsungan flora dan fauna. Bagus. Lagi? Sumber air. Apa dia? Sumber air, makanan dan ubatan. Apa dia? Sumber air. Sumber air. Dapat dijaga. Betul tak? Sumber air dan makanan. Okey, very good. Lagi? Kesehatan manusia dijamin. Apa dia? Sumber tenaga. Sumber tenaga. Kesehatan manusia dijamin. Oh, very good. Bagus. Okey, baik, kita tengok ya. Apakah kepentingan menghargai alam sekitar? Flora tidak pupus. Habitat fauna dapat dijaga. Very good. Memberi kesejahteraan kepada
manusia sebab kesihatan mereka terjamin. Lagi, mengelakkan kemusnahan alam. Lagi, menjamin keseimbangan alam. Okay, very good. Mengekalkan sumber sebagainya. Okay, kita teruskan. Okay. Sikap manusia pada hari ini yang mengabaikan anugerah alam ciptaan Tuhan telah memberi kesan yang tidak baik kepada alam dan manusia. Cuba awak lihat apa tu? Gambar apa tu? Okey, yang paling atas tu apa? Membuang sampah. Pembuangan sampah. Okey, pembuangan sampah yang tidak terkawal dan salah tempatnya. Okey, lagi? Asap dari kilang. Ya, asap dari kilang. Lagi? Pembakaran hutan. Oh yes, pembakaran hutan secara terbuka. Okey, tidak terkawal. Lagi? Pencemaran udara. Nanti ada lesen. Apa dia? Pencemaran udara kita Nanti ada mobil lesen. Oh, okey. Itu adalah penebangan hutan. Ya, tidak tanpa lesen sebagainya ya. Okey, very good. Baik, kesan buruk cuba kita lihat. How are human affected the death? Okey. Jadi daripada video tadi, kita banyak tengok video hari ni. Apa perasaan awak bila awak tengok daripada awal-awal video tu? Okey pelajar. Apa perasaan? Cikgu Romzi cuba tengok cik ada tak pelajar jawab? Okey. Apa perasaan anda? Okey, gobu. Pembakaran Sedih terbuka. cikgu. Okey, pembakaran terbuka, sedih, perasaan tu lahir sedih. Lagi? Sedih cikgu. Gobu sedih. Lakshmi sedih. Ya. Ushala sedih. Semua sedih. Nisha sedih. Kavina sedih. Ya. Okey, itu perasaan. So, apa lagi dalam video ni dia nak sampaikan? Okey, Pariti risau. Lain sikit. Okey, very good. Sedih.
Okay, apa lagi? So video ni nak terangkan tentang apa? Siapa boleh jawab tentang video ni nak sampaikan apa sebenarnya? Kesan buruk daripada kita. Okey, kesan buruk daripada aktiviti manusia. Okey, lagi apa lagi? Apa lagi yang awak nampak daripada video ini? Pada last tu dia cakap kita boleh menangani kesan buruk ini dengan pelbagai cara, betul tak? Okey, kita boleh gunakan recycle. Okey, kita perlu sediakan tong sampah. Kita perlu menggunakan alam semula jadi. Okey, dalam video ini juga dia menunjukkan kesan-kesan buruk ya, di mana penuh udara tercemar. Okey, udara tercemar, udara bau yang busuk ya, dia boleh menjejaskan kesejahteraan manusia lah. Okey, dengan keadaan traffic jam sebagainya. Okey, kita teruskan kesan pengabaian alam terhadap manusia. Okey, akan menyebabkan menjejaskan kualiti kesihatan, aktiviti harian terjejas, kekurangan sumber makanan. Kalau kita tengok gambar ni pun kita jadi tak sihat. Tengok kekurangan sumber makanan seperti Humayah cakap tadi, sumber makanan ya. Kalau kita tak jaga, sumber itu akan berkurangan. Okey, sumber makanan itu akan berkurangan. Bagaimana dengan alam sekitar? Jadi pencemaran alam lah. Okay, kalau kita tak jaga pemanasan global, keputusan flora dan fauna. Kita lihat juga tadi dalam video ya, banyak haiwan laut mati. Ya, contohnya seperti whale tu, ikan paus tu, ya, beratus kan disusun tu. Okey, dengan pembalakannya sebagainya ya. Okey. Manusia seharusnya bertindak menghargai alam dalam pelbagai cara. Hal ini bagi memastikan alam kita kekal terjaga demi kebaikan semua. Okey. Cara menghargai alam macam mana? Pertama, mengawal aktiviti pembalakan. Kedua, tidak membuang sisa toksik ke dalam sungai. Okey, menanam pokok, menanam semula pokok, menanam pokok, ya. Pastikan di rumah anda ada penanaman pokok, ya. Tidak memburu haiwan liar ataupun haiwan yang hampir pupus. Itu cara kita. Okey. Baik, kajian kes. Okey. Gambar di bawah menunjukkan penyeludupan haiwan. Apakah perasaan anda apabila melihat gambar di sebelah kiri? Beri alasan anda dan bagaimana masalah di sebelah kiri boleh ditangani. Okey, saya nak awak jawab dalam chat. Jawab A, jawab B. Okey, boleh? Nanti Cikgu Romzi akan tolong baca. Okey, saya bagi masa dalam 3 minit untuk awak jawab kajian kes ini. Okey, kita lihat siapa yang aktif kat dalam ni. Siapa yang boleh bagi pendapat. Soalan A, apakah perasaan? Dan berikan alasan kenapa awak rasa perasaan begitu. Yang kedua, bagaimana masalah di sebelah kiri ni kita boleh tangani. Jawab A, apa dia? B, apa dia? Boleh? Okey, buat sekarang. Chat sekarang. Saya bagi masa 3 minit.
Ada orang nak masuk lagi. Okey, Cikgu Roslidawati. Ya, Ni saya. Nisha Krishnan ni dia kata dia tak faham. Oh, dia tak faham. Okey. Ha. Saya share. Okey, baik. Untuk kajian kes ni, saya nak awak jawab pendapat awak. Soalan A, dia tanya, awak rujuk kepada gambar yang saya dah bagi ni, awak nampak apa? Buruh-buruh yang tersimpan dalam botol kan? Okey, ini adalah gambar dia menunjukkan penyeludupan haiwan. Jadi A ni dia tanya, apakah perasaan anda apabila melihat gambar di sebelah kiri? Awak nampak slide tak? Okey? Nampak slide tu? Apakah perasaan anda? Jawab soalan tu. Apakah perasaan anda dan beri alasan mengapa awak berperasaan seperti itu? Contohnya sedih ke, apa alasan awak? B, bagaimanakah masalah di sebelah kiri boleh ditangani? Maksudnya masalah penyeludupan haiwan ni, macam mana kita nak tangani? Itu je. Okey? Cuba jawab. Saya nak semua tolong ambil penglibatan. Okey? Kita belajar macam dalam kelas tetapi lebih baik lagi kita belajar di sini. Sebab apa? Sebab lebih jelas dengan slide show-nya. Okey? Ada orang nak masuk. Okey, cikgu ya. Ini saya ambil satu contoh jawapan daripada Jitendra. Yes. Jitendra anak lelaki Ganesan. Dia kata sedih kerana haiwan yang dicipta oleh Tuhan telah digunakan oleh manusia untuk wang. Okay, very good. Kemudian dia kata jawapan dia tu dia gabung. Kita haruslah mengetatkan undang-undang dan memberi hukuman berat terhadap orang yang memusnahkan flora dan fauna. Very, very good. Dijendra ni Cikgu Romzi dia memang semualah pelajar-pelajar saya ni termasuk Jendra ni dia memang akan jawab soalan saya. Okay, thank you. Yang lain tolong please jawab. Humaya, apa jawapan dia? Ni Laksmini. Semua tulis chat. Semua type pakai chat. Tak perlu suara. Sebab kita senang tengok sini. Okey, Laksmini pula. Laksmini dia kata saya berasa sedih sebab ciptaan Tuhan telah rosak, pupus oleh perlakuan manusia. Tapi dia tak beri cara. Cara nak mencegah dia. Tu dia buat tu yang kedua tu, Laksmini yang sebenarnya tu kita boleh mengetatkan undang-undang. Dia dah boleh dah. Kita boleh mengetatkan undang-undang dan membuat laporan apabila terlihat aktiviti tersebut. Ni patutnya Laksmini ni dia jawab apabila terlihat aktiviti tersebut ni, undang-undang ni patutnya dia melaporkan. Laksmini patutnya awak melaporkan, bukan dia cakap kita boleh mengetatkan undang-undang. Kerajaan boleh mengetatkan undang-undang. Lagi Kushala? Tapi dia kata ada membuat laporan ni, nampak ni. Kushala dia kecewa kerana kekurangan haiwan. Maknanya haiwan tu semakin berkurangan lah. Pupus, yang kedua jawapan dia pihak berkuasa haruslah menguatkuasakan undang-undang. Ini betul. Salah ni bagus. Very good. Dia jawab ringkas tapi mudah difahami. Yes. Kita tengok lagi siapa lagi yang Mogana. Boleh mengetak undang-undang Laksmini. Mogana dia kata sedih kerana alam ciptaan Tuhan tersebut akan pupus. Betul. Oleh itu generasi akan datang tidak dapat melihat binatang yang kian pupus. Ini bagus. Jawapan dia bagus. Itu A. Nanti kita tengok kokoknya Mogana hantar yang B pula kemudian. Di bash. Anak lelaki Kaisaban.
Yes. Saya berasa kecil hati kerana manusia sanggup bunuh haiwan yang dicipta oleh Tuhan. Ni bagus ni jawapan dia. Ya. Bahasa sendiri, cara dia meluahkan perasaan dia tu menunjukkan dia tu macam kecewa, marah. Kerajaan Malaysia perlu perhebat penguatkuasaan. Ini pun betul. Ya. Bahasa tu bagus. Okey, Priti. Priti anak perempuan Pon Kamaraj. Okey, saya berasa terlalu sedih dan risau. Ini bahaya juga ni, terlalu sedih. Hal ini kerana melalui aktiviti spesies haiwan akan pupus dan keseimbangan ekosistem terjejas. Ini penerangan bagus. Dia ada point. Yes. Okey, yang B jawapan dia, pada pandangan saya pihak kerajaan haruslah mengetatkan undang-undang dengan memberi hukuman berat kepada pihak yang melakukannya. Seterusnya pihak kerajaan juga perlulah menjalankan kempen kesedaran. Ini lagi idea baru supaya mewujudkan fahaman dalam kalangan masyarakat. Bagus. Bagus. Excellent. Very good. Okey. Sina Lata. Ini marah. Dia punya jawapan dia. Sebab kelakuan manusia untuk keperluan seorang. Suara Cikgu Romzi tak dengar tadi. Ya Shina. kan? Tak tahulah Tiba-tiba kenapa. terpadam. Oh, terpadam. Tiba-tiba terpadam. Macam mana tak terpadam? Okey. Okey, mana Kabinas ni? Oh, Kabinas lah. Tadi Shina marah. Okey. Kabinas, saya berasa sedih kerana manusia pupus haiwan-haiwan. Kabinas boleh nanti belajar lagi. Betulkan ayat sikit tu. Okey. Kerana haiwan pupus. Ya. Dia mungkin maksud dia manusia Menyebabkan haiwan pupus. Manusia pupus haiwan-haiwan kata. Manusia yang buat haiwan pupus. Okey. Okay. Morgana, kerajaan boleh menguatkuasakan undang-undang alam sekitar. Kemudian menubuhkan badan atau agensi yang bertanggungjawab menjaga alam sekitar. Okey, Morgana. Thank Bagus, you. Gobu. Perasaan saya adalah sedih kerana hidupan yang dicipta oleh Tuhan telah dipupus kerana manusia untuk mencari wang. Dia tulis menjadi wang untuk mencari wang ni. Tak apa, usaha yang baik. Very good. Okey, kita haruslah memberi hukuman yang berat dan menguatkuasakan undang-undang. Okey, Trishna. Tangan dia tu tegas. Oh, Trishna ke Gobu Vanimutu ni? Okey. Okey, sama lagi siapa ni? Trishna Gobu Nama dia Trishna Gobu. Trishna, bapak dia Gobu rasanya. Okey, Gomala. Ni Gomala. Saya berasa sedih, generasi yang akan datang berkemungkinan besar tidak berpeluang untuk melihat binatang yang semakin pupus. Ini bagus. Jawapan dia bagus. Karani Tinagaran. Dia pun, saya berasa sedih kerana haiwan ciptaan Tuhan telah diburuk oleh manusia. Katanya dibunuh ni. Dibunuh, maksudnya berkelakuan tidak baik oleh manusia. Okey. Haiwan ni menerima kesan buruk daripada perbuatan manusia ni, mungkin maksud dia ginilah. Okey, Gomala pula. Gomala ada dia bahagian B jawapan dia. Saya akan melaporkan aktiviti tersebut kepada pihak berkuasa. Ini betul. Sebagai rakyat, apabila kita melihat kejadian seperti ini, seharusnya kita melaporkan. Betul tu. Okey, Gobu Vanimutu. Ya, apa cikgu. dijawab ni? Ya, cikgu. Yalah betul lah dia Trishna Gobu. Dia setuju dengan Gomala kot. Okey. Walau bagaimanapun sangat bagus
feedback yang bagus, jelas, dan kita lihat pada pandangan penulis pula ya. Okey. Jawapan dia perasaan marah, geram, sakit hati sebab haiwan hampir pupus. Spesies haiwan sukar diperoleh, salah dari segi undang-undang. Sukar diperoleh, salah dari segi undang-undang ya. Spesies haiwan sukar diperoleh, salah dari segi undang-undang kalau kita tak jaga dia, kalau kita merosakkannya. Okey. Baik. B. Pendedahan melalui media massa. Betul, kena ada kempen. Maknanya awak punya jawapan semuanya tepatlah. Okey. Penguat kuasa undang-undang dan kempen menyelamatkan haiwan liar. Okey, very good. Okey. Tindakan kerajaan. Okey, sorry. Cikgu. Ya. Sekejap, ni Shina Lata. Dia menjawab membuat artikel dalam media sosial tentang penjagaan alam sekitar. Ya, very good. Okey, lagi? Ada lagi tak? Itu cara lah. Bagus. Okey, saya nak minta awak tonton dulu ya video ni. Tindakan kerajaan untuk mencegah penyelundupan haiwan. Okey, minta ambil semua. Okey, saya mohon kerjasama pelajar, sila unmute sebab video ni sangat terganggu ya bila awak sila mute ya. Sangat terganggu kalau bila awak unmute. Okey. Thank you.
Okey. Di sini dikata tindakan kerajaan untuk mencegah penyeludupan haiwan. So, apa yang awak belajar daripada ini? Okey, dia menerangkan tentang apa? Tentang apa? Tentang haiwan liar yang semakin pupus. Betul tak? Berlaku penyeludupan haiwan. Lagi apa lagi? Okey, so boleh tak awak tulis dekat chat apakah tindakan kerajaan bagi mencegah penyeludupan haiwan yang awak boleh bagi cadangan ataupun yang awak tahu apakah tindakan kerajaan. Okey, so tolong tulis dalam chat tindakan kerajaan untuk mencegah penyeludupan haiwan. Okey, tindakan kerajaan untuk mencegah penyeludupan haiwan. So saya bagi masa 3 minit untuk awak senaraikan sekurang-kurangnya 3 ataupun 4 tindakan kerajaan dalam mencegah penyeludupan haiwan, sama ada dalam video ini ataupun mungkin dari sudut kerajaan Malaysia. Okey, ataupun mungkin pendapat anda sendiri. Okey, boleh tulis dekat chat. Itu saja. Mungkin awak boleh dapatkan daripada internet dan boleh kongsikan dekat chat. Boleh juga. Okey. Mungkin saya boleh sharekan dekat kawan-kawan. Okey. Awak boleh tengok dalam internet dan awak boleh copy paste masuk dalam chat. Maknanya awak telah mencari bahan ataupun info yang boleh dikongsikan kepada kami bagaimana cara ataupun tindakan kerajaan bagi mengatasi penyeludupan haiwan. Okey, boleh share dekat sini. Okey, okey, membuat kempen hutan simpan. Okey, lagi kalau boleh saya nak awak jawab 4 ataupun 3 poin ya tentang tindakan kerajaan. Wow, okey, very good Priti. Okey, mengetatkan undang-undang dengan memberi hukuman berat kepada pihak bersalah, menjalankan kempen kesedaran untuk mewujudkan fahaman dalam kalangan masyarakat, mempelbagaikan kempen dalam media massa seperti televisyen dan radio. Very good. Okay, ada yang lain? Any else? Memberikan hukuman, menguatkuasa undang-undang, menjalankan kempen kesedaran. Okay, very good. Oh, thank you.
Okey, dah siap ke? Dia tak main komputer. Okey, Cikgu Rumsi, boleh tolong ni tak? Komen tak? Okey, Shina Lata. Okey. Menjalankan kempen kesedaran di sekolah sebagai pengajaran awal. Oh, very good. Menubuhkan agensi yang bertanggungjawab. Okey. Okey. Diverse. Anak lelaki Kesaban. Pihak berkuasa harus menjalankan pemantauan dengan kerap. Wow, okey. Okey, Gomala. Menguatkuasakan undang-undang. Ini Gomala, awak boleh kembangkan lagi jawapan anda ni. Ini terlalu pendek menguatkuasakan undang-undang ni. Okey, Kushalanai. Memupuk nilai bertanggungjawab dan kasih sayang perlu diamalkan untuk menjaga dan memelihara haiwan. Ni bagus juga ni, Kushalanai. Ya. Okey, Lashmini. Memperkenalkan pendidikan alam sekitar. Itu jawapan dia. Dia tanya balik kita, boleh ke cikgu? Boleh lah ni kot. Okey, Kabila sini menguat kuasa undang-undang. Lepas tu yang kedua, mengaitkan, mana hilang pula. Menggiatkan kempen kesedaran cara menghargai anugerah alam ciptaan Tuhan. Okey. Okey, yang ketiga, menubuhkan agensi yang bertanggungjawab. Okey, yang bertanggungjawab menjaga alam sekitar. Kalau boleh kita sebut tentang penyeludupan haiwan, kita cakap yang fokus kepada penyeludupan haiwan. Macam tu. Dia orang jawab banyak terlalu umum lah. Okey. Lepas ni kena fokus kepada jawapan yang tu. Mengelakkan, okey, diverse. Ni dia ada lagi tambahan jawapan agaknya. Mengelakkan penggunaan barangan dibuat daripada spesies terancam. Ni bagus ni. Wow, very good. Excellent. Okey, Kushala, menubuhkan badan atau agensi yang bertanggungjawab untuk menjaga haiwan. Okey, menguatkuasakan undang-undang untuk mengelak daripada pemburuan. Very good. Yesi, membuat kempen. Yang memberikan hukuman. Oh, okey. Kena lebih spesifik lagi lah, lebih detail lagi huraian awak. Sebenarnya semuanya bagus, ada idea dan berlatih macam mana nak kembangkan dan memberi jawapan yang tepat kepada soalan. Fokus pada soalan tu tepat. Kena berlatih pada sekarang lah. Okey. Umayali, memberikan hukuman kepada orang pemburu haiwan. Yes, okey. Orang ke organisasi ni, ORG. Orang lah tu. Orang, okey. Gobu,
menjalankan kempen kesedaran dan memberi hukuman yang berat, menguatkuasakan undang-undang. Okay. Okey, diverse, dia tambah lagi dia punya jawapan dia, aktiviti pembinaan seperti pertanian dan perumahan perlu dirancang dengan teliti dan kesannya. Ni bagus ni, idea dia ni. Ada sikit lah. Lain sikit lah. Okay, betul. Aktiviti pembinaan seperti pertanian dan perumahan perlu dirancang dengan teliti dan kesannya terhadap ekosistem. Wow. Okay. Okey, Gomala. Maknanya diorang ni dah semakin bagus cikgu, semakin berani. Betul. Very good. Okey. Gomala, aktiviti pembinaan seperti pertanian dan perumahan perlu dirancang dengan teliti dan kesannya terhadap ekosistem. Okay. Jabatan Perlindungan Haiwan Liar perlu bertanggungjawab bagi melindungi hidupan liar. Very good. Diorang dah tahu kan macam agensi. Macam tu. Okey. Gomala, timbulkan kesedaran tentang kepentingan pemeliharaan dan pengekalan sumber asli. Ni lain. Okey, ada lagi tak ni? Tak ada, saya ingat. Okay. Very good. Excellent. Apa orang panggil tu, penglibatan yang bagus Cikgu Romzi kan? Okay. Jadi kita buka muka surat 25. Kita menguji minda. Jadi saya minta anda semua tolong tulis soalan dan jawapan bagi soalan muka surat 25 ni dalam buku tulis. Okey, tolong tulis tarikh, tolong tulis hari, tolong tulis tajuk. Boleh tak? Boleh tak? Okey. Boleh. Okey, sekarang ni tak perlu salin artikel ni, tak perlu salin Kerata Akhbar ini. Awak just salin muka surat 25. Salin soalan A, baca dan fahami, lepas tu tulis satu. Apa dia? Okey, untuk yang ni tak perlu awak nak salin. Okey, saya nak awak baca dan jawab, lepas tu kita bincang. Saya bagi masa dalam 10 minit, cukup tak? Okey, sila jawab. Nanti saya akan bagi jawapan. Kita bincang dan saya akan bagi jawapan. Simple question. Pengukuhan saya akan bagi di dalam Telegram. Okey? Okay. Wajarkah kegiatan penyeludupan tersebut dibiarkan terus berlaku? Okay. Berikan pendapat anda. Jelaskan perasaan anda sekiranya anugerah alam ciptaan Tuhan ini terus diseludup. Mengapakah terdapat pihak yang sanggup menjalankan kegiatan penyeludupan haiwan? Apakah tindakan yang wajar dilakukan sekiranya aktiviti penyeludupan haiwan berlaku di kawasan anda? Okey, jawapan yang A saja. Yang B saya tak suruh buat. Buat A saja. Okay, pastikan anda tulis kehadiran ya. Kalau belum tulis, maklumkan. Nanti saya sharekan kehadiran. Sebab ada yang terkeluar, ada yang masuk, terkeluar, masuk macam tu. Minta mute, semua pelajar minta mute.
Okey, kalau dah siap bagi tahu ya. Kita boleh bincang. Cikgu Romzi ada kelas depan ni kan? Cikgu Romzi? Pukul 11 eh? Saya ada kelas. Oh ya ke? At least saya pun nak setengah jam juga nak prepare tu. Macam itu hari kan. Okey. Okey, Cikgu Romzi boleh leave group dulu. Nanti saya akan bagi link tu, senarai nama. Tapi senarai nama tu dia kekal tau. Cikgu cuma ambil, nanti saya copy paste saya bagi untuk minggu ni punya. Okey, saya akan asingkan dulu. Okey? Okey. Okey, thank you. Terima kasih Cikgu Romzi sebab cover. Okay, kepada pelajar sekalian saya pun ucapkan terima kasih. Okey, bagi refleksi hari ni dekat pelajar. Kemudian tolong tarik kawan awak mana yang kelas-kelas saya tu kebanyakannya daripada 3 UMS tolong kalau dekat-dekat dengan rumah awak tolong bagi tahu ya. Macam 3 UMS ni dengan 3 UiTM ni ramai lagi yang tidak menyertai ataupun dia tak tahu kot. Jadi kalau boleh sampaikan pesan saya kepada diorang, tolong join kelas kita ni. Rugi kalau tak join. Kalau lagi ramai saya rasa lagi menarik. Okay, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Romzi. Sama-sama. Okey, saya rasa 10 minit itu terlampau lama. Jadi, siapa boleh jawab soalan nombor 1? Agaknya siapa boleh jawab soalan nombor 1? Wajarkah? Okey. Cikgu, saya. Okey. Tidak wajar, Cikgu. Very good. Tidak wajar. Kenapa? Kegiatan penyeludupan yang berterusan akan menyetuskan masalah Okey. Yes, berbagai jenis hidup liar. Yes, binatang tersebut akan pupus. Very good. Okey. Jadi tidak wajar di mana binatang tersebut akan pupus. Kepada siapa yang dah jawab, sila semak dan tandakan right. Okey. Kalau salah, buat tulisan pakai pen merah. Tak ada masalah. Okey, menunjukkan anda telah maklum dengan jawapan yang sebenar. Okey, nombor 2, siapa? Thank you Humayang. Nombor 2, siapa yang nak bagi jawapan? Jidendra, very good ya semua. Cikgu, Ya. Cikgu, saya nak jawab. Okey, siapa tu? Piti? Siapa? Krishna. Trishna. Okey, Trishna. Okey. Cikgu, saya berasa sedih kerana kualiti alam sekitar menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan hidupan masyarakat. Very good, excellent ya. Okey, sedih kerana menjejaskan kehidupan masyarakat. Boleh juga awak tulis generasi akan datang tidak dapat melihat binatang yang kian pupus. Nanti dia tak kenal binatang. Ya. Okey, very good. Nombor 3, siapa lagi? Pihak kerajaan sanggup menjalankan kegiatan dan penyeludupan haiwan demi peluang yang lumayan. Yes, nak dapatkan lumayan. Maknanya mereka ni like mice rice. Maksudnya jenis macam sikap tamak. Okay, berlumba-lumba. Nak hidup mewah, betul tak? Okay, very good. Excellent Gomala, thank you. Okay, sifat tamak ini, sifat tamak manusia boleh menyebabkan ekosistem terjejas. Okay, nombor 4. Siapa lagi?
Pelajar lelaki tak ada ke? Pelajar lelaki. Come on. Pelajar lelaki, ada tak yang nak bagi jawapan? Apa yang patut awak lakukan sekiranya berlaku di kawasan rumah anda? Siapa yang boleh jawab agak-agaknya? Cikgu, saya boleh Kak? Okey, apa dia? Cuba. Saya akan melaporkan aktiviti tersebut kepada pihak yang berkuasa. Very, very good. Excellent. Itulah jawapannya. Okey, melaporkan kepada pihak berkuasa. Okey, sekarang saya nak tanya bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Seronok atau tidak? Seronok. Okey, banyak tak maklumat awak dapat hari ini? Dapat. Okay, very good. Saya cuba, saya harap slide saya untuk untuk minggu depan pun akan lebih menarik. Jadi saya harap awak datang dan promotlah kepada rakan-rakan anda untuk masuk, tidak kira lah kelas apa pun, saya bersedia mengajar. Okay, dan pastikan ajaklah kawan-kawan untuk hadir ke kelas, kerana kelas ini seperti mana kelas di dalam kelas sekolah lah. Awak masih lagi sekolah, awak tidak cuti ya, awak tidak cuti, cuma pembelajaran dari rumah. Okay, saya harap itu sahaja pada hari ini dan play safe. Dan saya harap awak tolong jaga diri anda dan buat kerja sekolah, ulang kaji, jangan banyak main, okay, kerana awak sepatutnya dalam proses belajar lagi. Okay, kalau boleh untuk minggu depan cuba bersedia dengan jawapan-jawapan yang menarik lagi. Okay, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana anda sangat memberi perhatian pada hari ini ya. Okay, tahniah semua. Okay, bye-bye. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Bye bye. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye. அது MB தான் MB ஜிபினா ஜீரோ அங்க இருக்கு, அந்த இடத்துல இருக்கும், அந்த இடத்துல இருந்துதான் ஜிபி, இந்த இடத்துல இருந்தா MB. क्यों? Gobu.